patah saya Prazawali, bertongkat jua saya kemari. Bukan datang untuk mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai, menelusuri definisi tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu kepimpinan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Teraju Pimpinan Majlis, panel juri penjunjung keseksama,an, penjaga masa penghitung detik perjalanan, kerabat seangkatan yang betah berbicara, seterusnya warga penerus wawasan negara. Salam ukhuwah bersulam kemesraan. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan sebuah pidato berpaksikan mautuk kepimpinan pelajar. Menurut Kamus Dewan, kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Menurut dalam Kortono 2003, kepimpinan ialah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mahu bekerjasama yang bergantung kepada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pelajar menurut Kamus Dewan edisi keempat merujuk kepada anak didik, murid ataupun siswa. Oleh itu, jelaslah bahawa secara generalisasi, pimpinan pelajar merujuk kepada aktiviti mempengaruhi orang supaya mereka berusaha secara sukarela ke arah mencapai matlamat kumpulan. Hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama di bawah lembayung kata pemimpin pelajar pencetus kecemerlangan diri. Pelbagai inisiatif telah diatur di Institut Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta bagi menggalakkan nilai-nilai kepimpinan dalam institusi pendidikan di Malaysia. Contohnya, di Kolej Profesional Mara Air Molek ini, tertubuhnya Jawatan Kuasa Majlis Perwakilan Pelajar MPP yang mengamalkan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin mereka yang mana acap kali dilakukan setiap tahun. Hal ini telah mendidik golongan pelajar agar bersifat lebih rasional dan bijak dalam memilih pemimpin mereka. Bagi para calon yang bertanding, mereka perlulah mengadakan kempen dan mengemukakan manifesto yang realistik, poster dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu latihan awal untuk para pelajar memilih atau menjadi pemimpin yang hebat dan berkualiti. Bak kata perpatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jika kita lihat pemimpin-pemimpin negara pada masa kini seperti YB Said Saddiq yang terkenal sebagai wakil rakyat antara yang termuda. Malahan, Perdana Menteri kita sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, semuanya merupakan bekas ahli Majlis Perwakilan Pelajar dan merupakan pemimpin di Menara Gading suatu ketika dahulu. Kita lihatlah apa yang terjadi kepada mereka sekarang. Semuanya menjadi pemimpin yang unggul dan mempunyai kredibiliti yang tinggi, bukan? Oleh itu, jelaslah inisiatif yang diatur di IPTA, IPTS dan sebagainya merupakan salah satu langkah yang dapat membina kepimpinan yang unggul dalam diri pelajar. Seterusnya, membolehkan mereka mewarisi kepimpinan negara kelak. Hadirin sidang bermisi yang saya hormati, indikator saya yang kedua ialah di bawah kata kunci pemimpin kreatif, pembuka, idea bervisi. Seorang pemimpin yang berilmu ialah pemimpin yang mempunyai idea yang kreatif dan cerdas untuk membawa tampuk kepimpinan mereka ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat mempertimbangkan akal mereka selaras dengan keperluan para pelajar dan dapat mengawal emosi terhadap budi bicara mereka tentang kepentingan keperluan pelajar dan bukannya untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Misalnya, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah pernah bertitah, apabila kuasa digunakan untuk memenuhi kepentingan diri dan bukannya amanah untuk mengembirakan bumi Allah, maka runtuhlah kerajaan itu. Pemimpin yang kreatif dan inovatif sentiasa membawa idea baru dalam bentuk organisasi. Menurut Siti Karya Muhammad Zubair 2008, kebolehan berfikir secara kreatif mesti ada pada seseorang belia untuk membolehkan mereka mengembangkan sesuatu bidang yang direncanakan. Contohnya, dalam bidang kepimpinan, pemimpin hendaklah menggunakan akal fikiran supaya organisasi itu boleh menjadi satu organisasi yang besar dan mantap.
Melalui pemikiran yang kreatif, seseorang dapat menambahkan kesedaran tentang cara memperkembangkannya dan mempergunakannya dalam diri dengan mempelajari perbezaan penting antara kaedah-kaedah penyelesaian masalah dan membuat satu keputusan. Seseorang juga dapat mempelajari satu pendekatan sistematik untuk mencari peluang bagi semua peringkat pengurusan. Sebagai satu contoh dalam perbincangan kita di sini, jika masa seseorang pemimpin itu tercabar dengan diuji kekuatan kemahirannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bertindak untuk mengatasi soal-soal perubahan dan bagaimana pemimpin itu hendak menangani krisis yang dihadapinya itu. Pada saat ketika inilah pemimpin perlu bersifat kreatif. Oleh itu, seseorang pemimpin perlu menjadi pemimpin yang berkreativiti. Hadirin minda kelas pertama, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Sungguh pun begitu. Bersama-sama gabungan ilmu, pengetahuan, personaliti dan visi, kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi itu. Oleh itu, sebagai seorang pemimpin pelajar, suka untuk saya ingatkan, impian kita adalah untuk menjelmakan bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukan bangsa yang kecundang, pincang dan terbuang sehingga memburukkan nama, dan bukanlah mudah seperti yang disangka untuk memegang nama sebagai seorang pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang pemimpin yang menguruskan hal ehwal kemasyarakatan adalah pemimpin dan ia akan disoal urusan kepimpinannya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.